Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini kita akan masuk bab 3 iaitu kewangan. Dan hari ini kita akan belajar tentang pendapatan dan perbelanjaan. Okay, jom kita tengok tajuk yang ketiga iaitu kewangan. Kita akan belajar tentang wang ataupun yang biasa kita panggil duit. Okay, duit ni digunakan dalam perbelanjaan seharian kita untuk membeli makanan, membeli barang, membayar bil telefon, belanja perubatan, hiburan, peruntukan kecemasan dan lain-lain. Jadi adalah penting untuk kita mengetahui perkara asas berkaitan kewangan. Okay. Kita akan belajar untuk menentukan pendapatan dan perbelanjaan. Kita tengok perbualan di antara dua orang anak dan ibu. Okey, Asiah, mak memberi awak RM10 sebagai wang saku. Kemudian Asiah gunakan duit tu untuk membeli buku nota yang berharga RM3.50. Saya membeli sebuah buku nota yang berharga RM3.50. Jadi Asiah mendapat wang saku RM10 daripada emaknya. Okay, Asiah dapat wang saku RM10 daripada emaknya dan membelanjakan wang tersebut RM3.50 untuk membeli buku nota. Jadi wang yang Asiah dapat RM10 itu ialah pendapatan. Manakala RM3.50 yang dibelanjakan itu ialah perbelanjaan. Okay, wang saku merupakan salah satu sumber pendapatan. Okay, pendapatan. Kita tengok apa maksud pendapatan. Pendapatan ialah wang atau ganjaran yang diterima. Sama ada kita kerja, kita dapat gaji ataupun kita dapat duit daripada mak atau ayah. Itu dikira sebagai pendapatan. Okay, perbelanjaan. Perbelanjaan ialah cara atau kaedah mengeluarkan wang untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Okay, wang yang kita dapat tu kita belanja untuk membeli barang ataupun perkhidmatan. Contohnya beli makanan, beli minuman. Kalau perkhidmatan ni contoh macam beli top up, bayar bil, itu perkhidmatan. Wang yang kita bayar tu dipanggil perbelanjaan. Kita tengok contoh di bawah. Okey, nota seterusnya. Okey, untuk mengetahui keadaan kewangan kita, salah satu cara yang baik adalah kita rekodkan pendapatan yang kita dapat dan perbelanjaan yang dibuat pada hari tersebut. Okey, contoh tadi, Asiah dapat wang saku sebanyak RM10. Kemudian Asiah dia beli nasi goreng RM3.50, bayar yuran kelas RM1 dan derma tabung tsunami RM2. Itu semua perbelanjaan. Jadi kita tengok rajah di bawah. Okey, rajah menunjukkan manfaat apabila kita mencatat pendapatan dan perbelanjaan kita setiap hari. Okey. Mencatat rekod kewangan harian. Okey, apa faedah yang kita dapat? Okey, yang pertama kita dapat melihat tahap kewangan mingguan atau bulanan. Kita dapat tengok duit kita banyak mana yang yang kita dapat dan yang dibelanjakan. Okay, kemudian kita buat analisis kewangan serta tabiat berbelanja. Okay. Sekiranya banyak wang yang dikeluarkan maksudnya banyak yang kita belanja, apa yang patut kita buat? Kita perlu kawal perbelanjaan. Okay, sekiranya wang yang masuk kurang, okay, apa yang perlu dibuat? Okay, kita perlu cari cara untuk tambahkan wang masuk dan hadkan wang keluar. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama.
Hari Raja di atas menunjukkan catatan Fatimah tentang kewangannya dalam 1 minggu. Okey, tentukan pendapatan. Pendapatan dan perbelanjaan Fatimah dalam jadual. Okey, hari Isnin, wang saku RM10. Wang saku RM10 maksudnya ini pendapatan. Okey, pendapatan. Beli alat tulis RM3.20. Itu perbelanjaan. Makan di kantin RM4.50. Itu perbelanjaan. Okey, hari Selasa, wang saku RM10. Okey, itu pendapatan RM10. Makan di kantin RM4.80. Itu perbelanjaan sebab dia keluarkan duit untuk membeli. Beri pinjam kepada Hasan. Maksudnya duit tu keluarlah, duit bukan duit masuk, duit keluar. Bagi pinjam RM5 kepada Hasan. Jadi perbelanjaan. Tengok hari Rabu. Wang saku RM10. Itu pendapatan. Beli roti dan minuman RM4.50. Okey, beli roti dan minuman, perbelanjaan. Derma tabung surau sekolah RM4. Itu perbelanjaan. Okey, hari Khamis pula. Hari Khamis, okey, wang saku RM10. RM10. Pendapatan. Kakak bagi RM5. Okay, hari ni dah dapat lebih hari Khamis. Kakak bagi RM5. Itu pendapatan. Duit yang masuk. Okey, makan di kantin RM5.50. Keluarkan duit. Beli makanan RM5.50. Perbelanjaan. Beli aiskrim RM2.80. Itu juga perbelanjaan. RM2.80. Okey, hari Jumaat. Wang saku RM10. Pendapatan. Upah potong rumput RM5. Okey, duit tu duit yang dia dapat sebab mengambil upah potong rumput. Okey, itu dikira pendapatan. Okey, bayar yuran persatuan RM2. Perbelanjaan. Beli buku cerita RM4.60. Perbelanjaan. Makan dan minum. Makan dan minum RM5.30. Itu juga perbelanjaan. Jadi kita dapat tengok perbezaan di antara pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jadi dalam 1 minggu duit yang dia dapat adalah RM60. Manakala duit yang dibelanjakan ialah RM46.20. Okay, dalam contoh di atas, dalam contoh tersebut, perbelanjaan Fatimah ialah RM46.20. Itu suatu perbelanjaan yang amat tinggi. Okay, apakah cadangan kamu untuk mengurangkan perbelanjaan tu? Sekiranya kita tengok daripada analisis yang kita buat, perbelanjaan kita tu sangat tinggi. Daripada RM60 yang kita dapat, dibelanjakan sehingga RM46.20. Jadi macam mana nak jimatkan duit? Okey, yang pertama, boleh minta ibu sediakan bekalan makanan untuk jimatkan wang makan di kantin. Okey, sebab kalau tengok setiap hari makan di kantin. Okey, ni makan di kantin, beli roti dan minuman, makan di kantin, makanan dan minuman. Okey, banyak duit dibelanjakan untuk makanan. Jadi kalau nak jimatkan, boleh bawa bekal ke sekolah. Okey, yang kedua, kurangkan beli minuman. Kerana minum air kosong lebih sihat. Okey, yang ketiga, tidak perlu membeli buku cerita. Buku cerita ni boleh pinjam di perpustakaan. Okay, kalau awak ada cadangan yang lain, bolehlah nyatakan. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, Puan Salma menyewa sebuah gerai untuk menjual nasi lemak. Dia membeli beras, telur, ikan bilis, ayam, timun, cili dan lain-lain untuk menyediakan nasi lemak. Puan Salma perlu menggunakan gas untuk memasak. Dia juga membayar bil elektrik dan bil air untuk perkhidmatan yang digunakan. Nyatakan pendapatan dan perbelanjaan dalam perniagaan Puan Salma. Okey. Pendapatan nyatakan pendapatan dan perbelanjaan.
Okey, pendapatan. Pendapatan ni lah duit yang Puan Salma dapat. Okey, duit yang Puan Salma adalah hasil daripada jualan nasi lemak. Okey, itu pendapatan. Kalau perbelanjaan, Puan Salma menyewa sebuah gerai. Okey, sewa gerai. Yang pertama, sewa gerai. Yang kedua, dia kena beli beras, telur, ikan bilis, ayam, timun, cili dan lain-lain. Okey, itu perbelanjaan yang kedua. Dan yang ketiga, perbelanjaan untuk perkhidmatan seperti gas, elektrik dan air. Itu di antara pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jom kita tengok latihan yang perlu kita buat. Yang perlu awak siapkan. Soalan nombor 1. Rajah menunjukkan mesyuarat ahli jawatankuasa AJK kelab petang sekolah. Okey. Pertandingan petang akan diadakan antara tingkatan pada bulan depan. Jadi kita perlu sediakan trofi untuk pemenang. Cenderamata dihadiahkan kepada para pengadil. Okay, sebagai seorang AJK, nyatakan sumber kewangan. Sumber kewangan ni maksudnya pendapatan lah. Macam mana nak dapatkan duit masuk ke dalam kelab untuk menjayakan pertandingan. Dan yang kedua, senaraikan perbelanjaan. Bayaran yang perlu dibuat. Okey, yang pertama, kita tengok sumber kewangan. Okey, pendapatan, nyatakan sumber kewangan. Sumber kewangan ni pendapatan lah, yang duit yang perlu ahli kelab cari. Okey, kita boleh dapatkan daripada yuran ahli. Setiap bulan ada ahli kita akan kutip duit daripada ahli-ahli. Okay, kita boleh gunakan duit tu untuk dibelanjakan sebagai pendapatan ataupun sumber kewangan kita. Yang kedua, kutipan derma. Okey, yang ketiga, boleh ambil daripada sumbangan ibu bapa. Okay, seterusnya, jualan tiket pertandingan. Dan yang terakhir, daripada jualan cenderamata. Okey, itu kita punya sumber kewangan. Okey, yang soalan B, senaraikan jenis perbelanjaan yang diperlukan. Okey, apa perbelanjaan yang diperlukan dalam pertandingan petang ni? Okey, yang pertama, kena beli alat tulis untuk mencatat, menulis dan sebagainya. Okey, yang kedua, perlu membeli trofi dan cenderamata. Trofi untuk hadiah pemenang dan cenderamata untuk pengadil. Seterusnya, kos percetakan risalah. Risalah yang perlu diedarkan kepada peserta ataupun penonton. Yang dan terakhir, air minuman untuk pengadil yang mengadili pertandingan. Okey. Soalan yang kedua, murid-murid tingkatan 4 mesra menjual bunga ros pada Hari Guru. Mereka membeli 50 kuntum bunga ros dengan harga RM2 sekuntum. Setiap kuntum bunga ros dibalut dengan kertas hiasan. Kos kertas hiasan yang diperlukan ialah RM18. Sebanyak 45 kuntum bunga ros telah dijual dengan harga RM48 sekuntum. Rekodkan pendapatan dan perbelanjaan dalam jadual. Okay, kita tengok apa yang dibelanjakan, apa pendapatan dan perbelanjaan yang terlibat di sini. Okey, mereka membeli 50 kuntum bunga ros. Beli 50 bunga ros. Okey, beli 50 kuntum bunga ros berharga RM2 satu. Okey, satu RM2. Kalau 50, darablah 50. Okey, ini adalah perbelanjaan. RM2 darab 50 sama dengan RM100. Okey, seterusnya, setiap kuntum bunga ros dibalut dengan kertas hiasan. Maksudnya, kos kertas hiasan. Kos kertas hiasan. Ini termasuk dalam perbelanjaan sebab duit yang perlu
dikeluarkan. Okay, dan kosnya ialah RM18. Okay, seterusnya sebanyak 45 kuntum bunga ros telah dijual dengan harga RM8 sekuntum. Okay, jual. Berapa yang dijual? Jual 45 bunga ros. 45 bunga ros telah dijual. Dijual maksudnya dapat duit lah. Itu dikira sebagai pendapatan. Okey, sekuntum RM8. Yang dijual sebanyak 45 kuntum. Jadi RM8 darab 45. Dapat RM360. Jadi jumlah, kita jumlahkan. Okey, jumlah perbelanjaan RM100 tambah RM18 jadi RM118. Itu jumlah perbelanjaan. Jumlah pendapatan hasil daripada jualan bunga ros RM360. Jadi rekodkan pendapatan dan perbelanjaan dalam jadual. Kita dah rekodkan. Jadi berapakah jumlah pendapatan? Jumlah pendapatan ialah RM360. Setakat tu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat siapkan latihan yang cikgu berikan. Dan cikgu harap anak-anak semua faham apa yang cikgu ajarkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.